إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقوموا لله قانتين لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل Imran ayat 1-2. Sidang jemaat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Buatlah segala perkara yang diperintahkan kamu untuk membuatkannya, dan tinggallah perkara yang dilarang kamu dari membuatkannya. Itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sama-samalah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu umur kita, dapat kita hidup pada tahun baru 1445 Hijriah. Maka makna kata umur kita dah bertambah pula 1 tahun pula. Maka dengan melalui pusingan hari, siang dan malam, membawa kita kepada semakin hari semakin dekat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu letih penat kepada Tuhan kamu. Famulaqih, maka satu hari kamu akan berjumpa dengannya. Maka sesiapa yang beriman bahawa ia akan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia yakin bahawa ia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pihak mana yang yakin bahawa ia akan disoal oleh Allah, maka hendaklah ia membuat persediaan jawapan terhadap soalan yang tersebut. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tak akan bergerak dua kaki anak Adam hari kiamat nanti sehingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya, pada apakah ia membinasakan. An umrihi fima afna, tentang umur dia habis mana umur dia. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang muda dia, di manakah dia guna mudanya. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan hartanya dari manakah ia dapat akannya. Wa fima anfaqah, dan pada manakah ia infak, dia gunakan harta itu. Soalan yang akhir, wa an ilmihi madza amila bihi, dan akan disoal tentang ilmunya, apakah ia beramal dengannya. 4 soalan ini akan dipermukakan kepada kita selaku hamba Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan hentikanlah mereka,
Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Maka itu ialah gambaran Nabi SAW kepada kita sebagai wasiat kepada kita supaya kita buat persediaan untuk jawapan atas 4 perkara tadi. Maka alhamdulillah sekali lagi, yang mana kita dihidup oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal bulan Muharram. Yang mana di dalam bulan Muharram ada suatu hari yang terkenal di dalam sejarah Islam semenjak Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh, juga Nabi Yunus, lagi Nabi Musa dan Nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Yang mana hari itu dikenalkan hari Ashura. Hari Ashura ialah hari 10 Muharram. Wa ma adraka ma Ashura? Apakah yang beritahu kepada kamu apakah itu Ashura? Hari Ashura ialah hari yang tercatat di dalam sejarah Islam bahawa ialah hari yang diterima taubat Tok ada kita alaihi salam dengan melalui doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami zalim diri kami. Jika Engkau tidak ampun dosa kami dan tidak kesian belah kepada kami, nescaya kami tergolong daripada hamba yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala terima doa taubat Adam hari Ashura. Juga Nabi Nuh alaihi salam apabila berhenti kapal yang besar yang melayar di tengah-tengah laut Bah masa Nabi Nuh, maka berhenti dia wastawat alal judi, atas bukit judi yang dikenalkan hari ini ialah Bukit Awaris. Maka berhenti perahu di situ. Turun Nabi Nuh dengan suruhan Allah, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna. Qila ya Nuh, dikata kepadanya, hai Nuh, ihbit bisalamin minna, turunlah engkau dengan keselamatan daripada kami. Ialah turun daripada bahtera kapal menuju ke dunia. Maka hari itu juga dikenalkan bahawa hari Ashura Nabi Nuh diselamat daripada kekufuran umatnya yang dia habis umur 950 tahun tidak beriman kepada Allah kecuali 80 orang saja. Dan juga hari Ashura, hari yang Allah Subhanahu wa taala terima taubat kaum Nabi Yunus alaihi salam, yang mana Nabi Yunus mendakwahkan mereka tetapi mereka tidak terima dakwah Nabi Yunus, membawa ke Nabi Yunus keluar daripada kampung itu. Maka datanglah bala Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima taubat mereka yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala terima taubat hamba apabila datang azab. Azab Allah apabila datang tak akan kembali kelip, kecuali azab yang datang kepada kaum Nabi Yunus. Maka mereka taubat di hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka dan tarik balik azab yang dihantar kepada mereka. Itu ialah hari Ashura. Juga Nabi Musa alaihi salam ialah seorang nabi yang banyak disebut nama dia di dalam Quran dan banyak disebut seteru nama seteru yang ialah Fir'aun di dalam Quran, sehingga dikata oleh ulama, kada Musa an yadhhab bil Quran, dekat-dekat Musa nak pergi Quran. Nah, dia kata apa? Banyak disebut kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam kerana gulawai dia ialah Fir'aun yang mengaku bahawa ia ialah Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tidak ada pernah sejarah hamba Allah yang khabar diri dia ialah hamba Allah mengaku mendakwa bahawa ia ialah Tuhan yang maha tinggi, kecuali Namrud
yang ia berkata, ana uhyi wa umit, aku menghidup dan aku memati. Soal tu yang Namrud kata setara tu ya. Tapi Fir'aun lebih pada tu lagi, ia kata, ana rabbukumul a'la, aku ialah Tuhan yang maha tinggi. Bahkan dia kata kepada Fir'aun dan umat dan kaumnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak pernah beritahu kepada kamu bahawa ada Tuhan yang lain daripadaku. Maka sejarah yang panjang Nabi Musa alaihi salam di dalam perut mak ia gitu, sehingga mati dia di daripada teh, dia keadaan sesak, dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi bersabda, rahimallahu Musa, minta Tuhan rahmatlah Nabi Musa, banyaknya bala cuba ditipu kepadanya, fasabara, maka sabar Nabi Musa alaihi salam. Disitulah dia dilatihkan seorang daripada Nabi ulul azmi minar rusul, ialah 5 orang ulul azmi daripadanya Nabi Musa alaihi salam, kerana banyak cubaan terhadapnya dan tingginya kesabarannya terhadap bala yang ditimpa kepadanya. Maka Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun dah perakak supaya nak bunuh Bani Israel yang lelaki dan menghidupkan yang perempuan. Maka apabila berlaku kamsang Fir'aun kepada umat manusia, maka terbunuhlah anak-anak lelaki daripada Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub yang ada di dalam negeri Mesir sebagai hamba bagi Fir'aun dan kaum Kibti sebagai kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperanakkan daripada Bani Israel seorang budak yang nama Musa, yang dipera di dalam istana Fir'aun dan dipera dengan melalui duit upah Fir'aun. Itu ialah bahawa menunjuk bahawa segala perintah dan urusan Allah mengatasi segala urusan manusia. Innallaha balighu amrih walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampai urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maka Nabi Musa dipera oleh Fir'aun dan upah menyusu kepada mak Musa alaihissalam daripada duit upah Fir'aun. Maka besar Musa di dalam istana Fir'aun, jadi sebagai seorang anak akak Fir'aun. Dan apabila besar mari berlaku, Musa tumuk seorang kaum Kibti, membawa kepada Musa dihamak tubik daripada negeri Mesir menuju kepada Madian. Maka apabila sampai Musa di negeri Madian, berjumpa dia dengan 2 orang perempuan yang pera kambing, duk tunggu-tunggu orang-orang lelaki duk ui air kepada kambing mereka. Maka letih penat Musa di dalam perjalanan lari daripada negeri Mesir menuju kepada Madian. Tetapi sifat rahmah seorang lelaki yang akan dilantik jadi seorang Nabi tak pernah hilang daripadanya. Maka tanya ia kepada 2 orang perempuan itu, qala ma khatbukuma, apakah 2 orang ini? Maka rayaklah 2 orang itu kata, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tak akan boleh beri air kepada kambing kami sehingga manusia orang lelaki we habis, lepas tu kami akan berilah. Sesungguhnya pak kami ni orang tua, kami tolong pera kepada bapa kami ini. Maka disitulah dengan rahmat kesian belah Musa, maka tangguh air Musa lah kadang peletih penat dia, beri air kepada kambing 2 orang perempuan tadi. Maka teliklah 2 orang perempuan itu kepada bapaknya sambil berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki tolong kami yang bawa kami hari ini, cepat telik kepada ayah. Maka ayah kata, panggillah 2 orang lelaki itu mari kepada rumah kita supaya kita nak balas budi baik yang mana dia buat kepada kita. Maka datanglah Musa alaihi salam selepas daripada dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bagi segala perkara yang kau beri kepadaku, aku sangat berhajat. Daripadanya ketika itu Musa sangat lapar. Daripadanya ketika itu Musa sangat berhajat kepada tempat pediaman. Maka datanglah Musa kepada rumah itu. Maka timbullah percakapan di antara Musa dengan bapa perempuan itu.
Maka dibagi tahu kepada Musa bahawa mudah selamat, mudah keluar daripada negeri Mesir. Sesungguhnya ini ialah bukan Mesir dah. Maka disitulah seorang perempuan daripada kakak kata kepada bapaknya, ya, hei bapak, miklah seorang lelaki ini sebagai dia tu orang pera kami ayah. Sesungguhnya kami dua orang ini dah besar dah tak patut untuk nak gelewak dengan orang-orang lelaki. Maka disitulah bapak dia kata kepada Musa esok hari, hei Musa, sesungguhnya aku ini uridu an unkihaka ihda banataya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Bahawa aku kanak padamu supaya aku nak menikah mung mana seorang daripada anakku dua orang ni mana mu nak, dan belanjanya ialah mung pera kambingku 8 tahun. Maka di situ sangguplah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa jadi belanja itu ialah 10 tahun. Cukup 10 tahun, keluarlah Nabi Musa alaihi salam menuju kepada negeri Mesir supaya mendakwahkan Firaun kepada agama Allah. Maka di situlah Firaun marah kepada Musa. Bahkan dia kata, ma rabbul alamin, apakah Tuhan sekalian alam yang muda dakwah itu? Dia guna kalimah ma. Ma di dalam bahasa Arab ni kalimah ma ni guna kepada perkara yang tidak ada akal. Tu nak ayat kata Firaun tidak beradab tentang soalan dia tanya tentang Tuhan Nabi Musa. Sepatut dia tanya ma rabbul alamin, siapakah Tuhan bagi sekalian alam? Bahkan dia tanya ma, apakah benda tu? Nah, kayu batu menamakah Tuhan Allah? Tuhan bagi sekalian alam yang mundur dakwahku supaya beriman kepadanya. Maka Nabi Musa jawab, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Ialah Tuhan bagi masyrik dan bagi maghrib dan di antara keduanya. Dan Tuhan Rabbukum wa Rabbul alamin. Tuhan bagi bapakmu dan bapak, dan Tuhan bagi bapak-bapak tu nenek moyangmu. Maka disitulah Firaun berkata, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau mu lain padaku sebagai Tuhan, aku akan bohmu lagi. Maka situlah berlaku perdebatan antara Firaun dengan Musa alaihi salam. Maka akhir Musa bawa Bani Israel keluar daripada negeri Mesir menuju kepada Laut Merah. Apabila sampai di Laut Merah, disitulah Firaun turut belakang mari. Maka Bani Israel yang pernah biasa jadi hamba bagi Firaun takut kepada Firaun. Tengok depan laut, paling belakang tentera Firaun. Maka mereka kata kepada Musa, inna lamudrakun, hari ini kita kena igat roh Musa. Maka disitulah Nabi Musa ikut email umat dia kepada Allah. Qala kalla, qala Musa, kata Musa, kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya besertaku Tuhanku, sayahdini, ia akan pimpinku. Maka disitulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa supaya dia pukulkan tukak yang di tangan kanannya akan laut itu. Maka terbelahlah laut kepada 2 belah jalan. Kerana anak cucu Nabi Yaqub ada 2 belah bakar. Maka semua lakah laut pergi ke sana. Maka selamat Bani Israel di sana tu. Maka di situ mereka takut. Maka kata mereka kepada Musa, Musa kata laut kelik supaya laut kelik seperti sedia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa, utrukil bahra rahwan. Musa, dulu mengkata perintahku, maka sekarang minggu juga jangan mengkata itu ialah perintahku. Tinggal laut cerita itulah. Maka Firaun sapa di situ, maka dia paling tengok kepada rakyat dia, tengok kepada laut. Ni bukan benda biasa dah ni. Laut jadi terbelah, jadi jalan, 12 jalan ni. Tapi kerana nak tunjuk hanilai dia, takabur dia, yinyaso dia, kerana dia ialah yang mengaku kata dia Tuhan, maka dia kata kepada umat kaum dia, ini ialah kekuasaan aku, boleh pegang laut. Yang mana Musa nak pergi laut kelik seperti dia, tapi aku boleh pegang. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Tuhan kata, telah membodoh Firaun akan kaum dia, maka mereka semua turutnya. Maka masuklah mereka dalam laut. Hakada'ah di dalam bimbang-bimbang mereka. Apabila masuk sampai tengah laut, maka kembalilah laut seperti biasa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tergelar lemah Firaun. Maka Allah gambarkan kepada kita, falamma adrakahul gharaqu qala
Maka apabila lemah Fir'aun, katalah Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bih Banu Israel wa ana minal muslimin. Aku telah beriman dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan malaikat Tuhan yang telah beriman akannya oleh Banu Israel, dan aku daripada orang Islam. Maka saat itu Jibril ambil tanah kau, kau masuk dalam mulut dia supaya tidak dapat rahmat Allah SWT. Tetapi taubat dia, mucak dia saat itu tak diterima oleh Allah kerana dipanggilkan mucak ketika nyawa sampai lekung. Tuqbal taubatu qabla al-gharghara. Nabi kata diterimakan taubat tiap-tiap orang sebelum nyawa dia sampai lekung. Apabila nyawa dah sampai lekung, tak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mati Firaun di dalam akhirat kufur, dan sekarang ini di alam barzakh Firaun diseksa dan di akhirat nanti akan dimasuk di dalam neraka Allah. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Hari akhirat nanti akan dimasuk Firaun dan kaum-kaum dia di dalam neraka sebagai sekukuat azab terhadapnya. Maka selamat Musa alaihissalam menuju kepada bumi sana. Hari itu ialah juga hari Ashura. Maka puasa Musa dan kaumnya syukran lillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjuk bahawa yang degil terhadap ajaran Allah akibatnya buruk ialah mati tidak dipeduli oleh Allah. Bahkan langit dan bumi tidak tiak, tidak sedih atas kematiannya. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Maka hari yang mapuh Firaun dan kaumnya tidak ditiak oleh langit dan bumi. Maka kita suka bahawa hari yang kita mati kelak jumpa Allah, hari itu ditiak oleh langit dan tiak oleh bumi. Karena bumi pernah kita duduk atas dia semaya semua kepada Allah, dan langit yang biasa dibuka akadkan amal baik kita kepada Rabbul Alamin. Maka sama-samalah kita hari Ashura dengan suruhan Nabi kepada sahabatnya dan umatnya supaya puasa hari Ashura sebagai puasa sunat. Kalau kita ada kekuatan, kita tambah sehari lagi 9 dan 10, campur dengan 10 supaya tak serupa puasa kita dengan puasa Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka supaya umat Nabi Muhammad menyerupai amalan mereka serupa dengan amalan Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad najjayna bani Israil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ya Allah, pada saat yang barakah ini, pada hari yang barakah, hari yang Engkau telah terima taubat tu ada kami, hari yang Engkau telah terima taubat Quraisy, dan hari yang Engkau telah terima taubat kaum Nabi Yunus, maka terimakanlah taubat kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimakanlah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat hamba dan Maha mengasihani kepada hamba. Maka ya Allah, kesiapkanlah kepada kami ya Allah, hamba yang sikitnya kebaikan terhadap Engkau, hamba yang mengaku bahawa kebanyakan dosa kami dihantar kepada Engkau, tetapi dengan keampunan Engkau yang banyak kami dapat hidup dengan nikmat Engkau, rahmat Engkau ya Allah. Maka pada saat ini ya Allah, Engkau tolongkanlah kami dan sekalian umat Islam di mana mereka berada di muka bumi Engkau, dan masukkanlah kami daripada hamba Engkau yang saleh, yang ikhlas mata-mata kerana Engkau. Ya Allah, bagilah pada hidup dunia kami perkara yang baik, dan di akhirat nanti syurga Engkau, dan jauhkanlah kami daripada neraka Engkau. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.